4. Okey, kita lihat sistem persekutuan. Di mana kalau kita lihat sistem persekutuan, okey, kita tahu bahawa sistem ini, okey, kita akan buat revision secara pantas. Sistem persekutuan, apa itu persekutuan? Okey, take note benda ni iaitu persekutuan sebenarnya ialah penyatuan beberapa buah negeri, okey, dan membentuk sebuah negara yang bersekutu. Membentuk sebuah negara yang bersekutu. Maknanya negeri-negeri ni okey bergabung dan membentuk sebuah negara yang bersekutu. Dan dalam sebuah negara persekutuan pastinya akan ada okey kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat, dan satu lagi ada kerajaan negeri. So itu yang kamu kena faham. Okey, negara persekutuan dia pastinya ada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan kedua kerajaan ini akan dibahagikan kuasa dalam sistem pentadbiran. Mereka akan dibagi-bahagikan kuasanya. Baik, bagaimana perkembangan sistem persekutuan di Malaysia ni? So bermula pada Persekutuan 1896. Okey, iaitu gabungan 4 buah negeri, iaitu negeri Melayu bersekutu. Take note benda ni Persekutuan 1896 ialah persekutuan bagi negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada negeri-negeri seperti Perak, Selangor, Pahang dan juga negeri Sembilan. So 4 buah negeri ini bergabung menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu, tetapi semua keputusan pentadbiran akan dibuat oleh Residen General. So harus diingat, semasa persekutuan ini kita masih lagi di bawah pentadbiran British, di bawah penjajahan British ya. Baik. Kemudian majlis persekutuan itu telah distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemaskan tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Dan kemudian kalau kita lihat kesatuan seterusnya iaitu Malayan Union pada tahun 1946 bukan 48 bukan 48 tapi 46. Malayan Union 1946 di mana British berusaha menyatukan semua negeri-negeri Melayu dan membentuk kerajaan. Dan ini bukan persekutuan tapi ini konsep kesatuan. Kesatuan ni iaitu hanya memiliki sebuah kerajaan sahaja, iaitu hanya memiliki sebuah kerajaan pusat tanpa kerajaan negeri. So tak ada kerajaan negeri. Dan ianya di bawah Gubernur British. Namun begitu, Melayu Union ini gagal dilaksanakan kerana bantahan raja-raja Melayu dan juga orang-orang Melayu. So itu tentang Malayan Union. Dan selepas itu apabila bantahan raja-raja Melayu itu berjaya, maka Malayan Union telah ditukarkan kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu gabungan semua negeri-negeri yang ada di Tanah Melayu dan membentuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Tetapi oleh kerana Persekutuan Melayu 1948 ni negara kita masih lagi di bawah British, maka ketua bagi Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu adalah Pesuruhjaya British, maknanya Pesuruhjaya Tinggi British. Tetapi negeri masih lagi diperintah oleh Sultan atau Raja, ataupun yang di-Pertua Negeri. So itu Persekutuan Tanah Melayu yang keempat. Dan kemudian bila kita merdeka Persekutuan Tanah Melayu 1957, maka pada waktu inilah kalau kita lihat ketua persekutuan yang baru ialah Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita dah merdeka daripada British dan sistem ini diperkukuhkan dengan kita menggunakan dua sistem, iaitu raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. So itu yang kelima, Persekutuan Melayu 1957, dan diakhiri dengan Persekutuan Malaysia 1963 apabila dimasukkan pula Singapura, Sabah dan Sarawak.
dan persekutuan ini dikenali sebagai Malaysia pada tahun 1963. So, kesimpulannya kalau kita tahu dan kalau kita lihat, ianya bermula daripada Persekutuan NNMB 1856, kemudian distruktur semula pada 1927, kemudian Malayan Union pada tahun 1946, kemudian PTM 1948, dan kemudian PTM juga tetapi pada tahun 1957, dan akhir sekali Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. So ini yang dipanggil sistem persekutuan daripada bab yang keempat. Baik. Kemudian, bagaimana dengan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Baik, kuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan dibahagikan kuasa. Berlaku pembahagian kuasa dan pentadbiran kerajaan Malaysia terbagi pada 3 kerajaan. Ada kerajaan persekutuan, kemudian juga ada kerajaan negeri, dan satu lagi ada kerajaan tempatan. Dan inilah dia senarai tugas-tugas ataupun senarai kuasa bagi kerajaan persekutuan. Kalau senarai kuasa kerajaan persekutuan itu dipanggil senarai persekutuan. Senarai persekutuan ini termasuklah perkara-perkara yang untuk melibatkan seluruh negara Malaysia seperti hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran dan keadilan, kewarganegaraan, keuangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran serta perubatan dan kesihatan. Dan siapa yang membuat ataupun menggubal undang-undang Malaysia ni? Yang membuat undang-undang di Malaysia adalah dari Parlimen. Daripada Parlimen, dan kuasa kerajaan persekutuan meliputi perkara-perkara yang dah tertulis termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Iaitu senarai persekutuan. Manakala kalau kuasa kerajaan negeri pula, iaitu seperti yang dinamakan sebagai senarai negeri. Dalam senarai negeri ada bidang kuasa seperti undang-undang Islam, hal tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan-kerajaan tempatan, dan juga hari kelepasan negeri. Hari kelepasan negeri bermaksud hari cuti umum bagi negeri tersebut. Dan setiap negeri akan mempunyai Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Yang DUN Dewan Undangan Negeri ni tugas dia apa? Iaitu menggubal undang-undang bagi negeri sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau kerajaan persekutuan, undang-undangnya dibuat di Parlimen. Tapi kalau kerajaan negeri, undang-undangnya dibuat di Dewan Undangan Negeri. So itu perbezaan dari sudut bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Baik. Setakat ni, revision 4.1 dan 4.2 ni, ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita proceed, ada tak mana-mana perkataan, mana-mana bahagian yang kamu tak faham dan memerlukan cikgu explain lagi? Boleh faham tak ni? Tak faham tak apa, tulis je. Nanti cikgu explain. Boleh Baik. Baik, bagus. Baik, kita teruskan lagi dengan senarai bersama. Tadi kita tengok senarai persekutuan, kemudian ada senarai negeri, dan yang ketiga ada senarai bersama. Means that senarai yang mana kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan menggubal undang-undang perkara yang sama. Menggubal undang-undang perkara yang sama. Itu dipanggil senarai bersama. Tetapi kalau jika ada percanggahan, maka undang-undang yang diluluskan Parlimen, so undang-undang Parlimen haruslah diberi keutamaan. So antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, maka kerajaan persekutuan lebih berkuasa dari sudut undang-undang lah berbanding kerajaan negeri. Dan apakah senarai bersama yang sama-sama buat? Iaitu tentang kebajikan awam, tentang biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar,
kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan serta perumahan. So itu kategori senarai bersama. So apabila pada tahun 1963 apabila Sabah dengan Sarawak masuk, maka ada tambahan kepada senarai negeri. Especially untuk Sabah dan Sarawak. So ada tambahan senarai negeri untuk Sabah dan Sarawak seperti undang-undang dan adat anak negeri, ada wujudnya mahkamah anak negeri dan berkaitan dengan kereta api di Sabah. Itu semua termasuk dalam itulah. Dan antara tambahan kepada senarai bersama seperti undang-undang diri berhubung perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, penyelidikan, pertanian dan perhutanan serta pilihan raya bagi Dewan Negeri. So ini tambahan kepada senarai bersama bagi Sabah dan Sarawak serta Kerajaan Persekutuan, dan di sebelah kiri itu adalah tambahan senarai negeri bagi Sabah dan Sarawak. So ada tambahan dia lah. Dan tadi kita dah tengok kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan satu lagi iaitu kerajaan tempatan. Baik, kerajaan peringkat ketiga iaitu dipanggil kerajaan tempatan diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam kawasan tempatan dia, dalam kawasan-kawasan yang dia pegang. Dan kerajaan tempatan ini dikenali sebagai PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan yang diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan tempatan ini seperti apa? Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya Shah Alam, seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Perbandaran Kajang, majlis-majlis ni semua atau Majlis Daerah Kuala Selangor. So semua majlis-majlis ini adalah kerajaan tempatan. Dan kerajaan tempatan ini adalah perantara. Maknanya middleman antara kerajaan negeri dan juga rakyat. Dan apakah fungsi kerajaan tempatan? Iaitu memberi perkhidmatan kepada penduduk-penduduk di kawasannya. So itu kerajaan tempatan. Banyak fungsi dia? Banyak. Antara fungsi kerajaan tempatan seperti menyediakan perkhidmatan pembersihan, lesen dan kawalan penjaja, perumahan awam, kemudahan sukan dan kebudayaan, pasukan bantuan dan keselamatan, perkhidmatan kecemasan, kemudahan awam, menyenggara jalan raya rosak, majlis perbandaran yang baiki, sistem saliran rosak, kerajaan tempatan baiki, indahkan kawasan, letakkan pokok-pokok dan potong-potong pokok semua, itu adalah kerajaan tempatan. Dan menjaga kesihatan awam, itu juga fungsi kerajaan tempatan. So inilah kita kata kerjasama tiga kerajaan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Baik. 4.3 iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Apakah kerjasama yang dibina? Dalam bidang apa? Baik. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kerjasama mereka meliputi tentang pembangunan sosioekonomi, kemudian pemeliharaan khazanah negara, perumahan rakyat dan juga keselamatan dan kedaulatan negara. So kita lihat satu-satu, iaitu seperti kerjasama pembangunan sosioekonomi, iaitu kerjasama untuk membangunkan kegiatan ekonomi di sesuatu tempat. Kebiasaannya kerajaan persekutuan akan sediakan agensi, kalau kerajaan persekutuan akan sediakan agensi untuk beri bantuan keuangan dan kepakarannya lah. Kalau kerajaan negeri buat apa? Sediakan tanah untuk pembangunan. Seperti mana yang kalau kita lihat seperti pembangunan tanah. Pada awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu dengan pembukaan tanah baharu seperti felda semua dan pembangunan in situ. Di mana pada tahun 1956, kerajaan persekutuan menubuhkan felda, iaitu Federal Land Development Authority, dan tujuan dia, felda ini adalah mengurus dan salurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri
dalam melaksanakan rancangan pembangunan tanah. Maka kerajaan negeri akan menyediakan tanah untuk Felda salurkan bantuan kewangan dan menyediakan melaksanakan program-program yang dirancang. So kejayaan Felda mendorong kerajaan menubuhkan Felkra juga untuk menyatukan dan memulihkan serta membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Baik. Ini perbezaan Felda dan Felkra. Felda adalah agensi untuk membuka tanah baru bagi perladangan dan juga membuka kawasan-kawasan baru untuk pembangunan sosioekonomi. Itu Felda, membuka tanah baru. Kalau Felkra ialah dia tanah tu dah terbiar, dah ada, tapi tidak berfungsi, tidak dilakukan apa-apa. Maka Felkra akan ambil alih tanah itu dan pulihkan tanah itu untuk bangunkan semula kawasan-kawasan yang terbiar. So biasanya kawasan tanah yang terbiar itu akan diusahakan untuk pertanian jugalah. Jadi ini perbezaan yang jelas antara Felda dengan Felkra. Felda untuk membuka tanah baru, Felkra untuk memulihkan dan membangunkan tanah-tanah yang terbiar. So itu beza Felda dan Felkra. Baik. Kemudian, pembangunan wilayah masih lagi dalam pembangunan sosioekonomi di mana kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah diperluaskan dengan pembangunan wilayah seperti di Kedah. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Kejora, Kesedar di Kelantan Selatan, Ketengah di Terengganu dan juga Dara di Pahang Tenggara. Ini agensi-agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan persekutuan untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam pembangunan tanah dan wilayah. Begitu juga di Sabah dan Sarawak pun ada, seperti LKTS di Sarawak, Salkra, pemulihan tanah terbiar di Sarawak, dan juga SLDB, kemajuan tanah di Sabah. Selain daripada itu, pembangunan koridor wilayah juga ada, seperti pembangunan koridor wilayah, iaitu strategi jangka panjang untuk beri tumpuan kepada negeri dan wilayah yang kurang pesat. Maknanya negeri atau wilayah yang kurang maju. Jadi, pembangunan koridor wilayah ini dilaksanakan untuk memajukan kawasan-kawasan yang kurang maju untuk mewujudkan keseimbangan antara negeri dan wilayah. So itu adalah pembangunan koridor wilayah pada tahun kita telah dimulakan pada tahun 2005. Baik. Kemudian kerjasama yang kedua iaitu kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Apakah khazanah negara? Harta-harta negara seperti taman negara, taman laut. Ini khazanah negara. Jadi perlu diuruskan. So nak uruskan tu kena kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Seperti kalau kita lihat iaitu pengurusan taman negara, iaitu pengurusan hidupan liar. Sekejap cikgu usahkan lagi. Baik. So berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama. Jadi mereka telah ataupun kerajaan persekutuan telah melaksanakan Akta 76, Akta Perlindungan Hidupan Liar, dan pada tahun 2010 Akta ini digantikan dengan Akta 716 iaitu Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Kerajaan persekutuan mengambil alih Jabatan Mergas Tuan Negeri dan Jabatan Mergas Tuan Negeri ini telah dinamakan sebagai Perhilitan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Untuk di Sarawak, pengurusan Taman Negara di bawah Perbadanan Perhutanan Sarawak, dan untuk di Sabah, pengurusan Taman Negaranya adalah di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Jadi, ini yang dikatakan sebagai pengurusan Taman Negara. Manakala kalau untuk pengurusan taman laut,
Okey, di mana kita tahu ada lebih kurang 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan juga Labuan yang telah diisytiharkan, diwartakan sebagai taman laut. Kerajaan Persekutuan buat apa? Membentuk dasar berkaitan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau itu. Membangunkan pulau itulah. Jadi dengan kerjasama, kalau kita lihat di sini, Jabatan Taman Laut Malaysia, maka pengurusan taman laut telah dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia sekarang ni. So ini adalah contoh kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Yang ketiga iaitu kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Perumahan rakyat juga kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, di mana Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan buat apa? Iaitu menyediakan rumah mampu milik dalam kos yang rendah. So, Kerajaan Persekutuan buat apa? Kerajaan Persekutuan akan tubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan untuk menyediakan perumahan kos rendah. Manakala Kerajaan Negeri buat apa? Menyediakan tanah untuk dijual kepada Kerajaan Persekutuan. Untuk apa? Untuk tanah itu dibuat perumahan. So ini kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dalam perumahan rakyat. Begitu juga perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan bekerjasama membina perumahan bagi menghapuskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah kekurangan perumahan. So, Kerajaan Persekutuan buat apa? Kerajaan Persekutuan akan laksanakan PPR, Program Perumahan Rakyat, untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Kerajaan negeri buat apa? Tubuhkan agensi pembangunan negeri seperti PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, atau Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak. Juga untuk apa? Untuk membina rumah bagi rakyat yang berpendapatan rendah. So, kedua-duanya bekerjasama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Ini contoh kerjasama. Dan kalau kita lihat perumahan mampu milik ini, pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara telah ditubuhkan untuk merangka strategi bagi menyediakan perumahan mampu milik. Jadi, Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah menubuhkan pelbagai agensi. Contohnya Kerajaan Persekutuan menubuhkan Prima, Perbadanan Perumahan Satu Malaysia. Kemudian Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Untuk program peringkat kerajaan negeri, contohnya Rumah Selangorku di Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Johor. Bermakna kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan bersama-sama menyelesaikan masalah perumahan rakyat. Dan yang keempat, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Baik, keselamatan negeri dan ketenteraman awam kita tahu di bawah Kementerian Dalam Negeri, iaitu di bawah Kerajaan Pusat, dan pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan, Kementah. Jadi kalau kita lihat contohnya macam pemerintahan keselamatan daerah Rajang di Sarawak. Suatu ketika dahulu kita tahu kawasan di Sungai Rajang telah menjadi lokasi markas bagi PKM ataupun satu pertubuhan untuk menggerakkan ideologi komunis. Maka Tun Abdul Razak Husin telah isytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai RASCOM, iaitu Rajang Area Security Command. Apa fungsi command di sini? Iaitu masing-masing ada tugas, iaitu menggubal dasar berkaitan dengan aktiviti harian organisasi RASCOM, merancang gerakan di kawasan RASCOM, dan juga merancang dan melaksanakan segala kegiatan gerak saraf untuk mengatasi masalah masalah keselamatan di bahagian ketiga Sarawak, kerana terdapat ancaman komunis.
Dan Rascom ini berjayalah secara umumnya. Begitu juga pada tahun 2013 kita tahu berlakunya satu peristiwa di mana Sabah telah diserang oleh tentera-tentera Sulu dan Lanun-Lanun. Maka Kerajaan Persekutuan Dalam Negeri telah menubuhkan ESCOM, Eastern Sabah Security Command, sebab berlakunya pencerobohan di Kepulauan Sulu, di Lahad Datu Sabah. So misi ESCOM telah meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah, iaitu ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah. Jadi, itulah yang dua contoh, RESCOM dan ESCOM. Itu kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dalam menjaga keselamatan negara lah, menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. RESCOM dan ESCOM. Dan kalau kita lihat faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Kenapa sistem ini? Sistem persekutuan iaitu sistem di mana pembentukan sebuah negara yang mana dalam tu ada negeri-negeri, dan juga mewujudkan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. So ini sistem persekutuan. So macam mana sistem persekutuan ini boleh menjadi kukuh? Kerana yang pertama, kalau kita lihat faktornya keluhuran perlembagaan. Mengukuhkan persekutuan. Keluhuran perlembagaan bermaksud apa tahu? Iaitu sama ada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan, kedua-duanya mengangkat ataupun kita kata mereka akan mengutamakan perlembagaan negara sebagai main reference. Jadi bila sama-sama menjadikan perlembagaan sebagai main reference, maka sistem persekutuan ini menjadi kukuh. Dia tidak kita kata sebagai overpower antara satu sama lain. Itu dimaksud keluhuran perlembagaan, iaitu meletakkan perlembagaan sebagai reference, the main reference dan rujukan tertinggi untuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi keluhuran perlembagaan telah mengukuhkan persekutuan itu, dan sejak negara merdeka, perlembagaan persekutuan diangkat menjadi undang-undang tertinggi Malaysia. So undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa jika undang-undang negeri yang tidak selaras, yang tidak sesuai dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan perlu mengatasi. Maknanya undang-undang persekutuan akan lebih berkuasa berbanding undang-undang negeri. Itu keluhuran perlembagaan. Baik. Yang kedua iaitu penyelarasan. So penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, di mana penyelarasan dibuat melalui mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Majlis Khas. Di mana kalau kita lihat Menteri Besar sebagai pemimpin-pemimpin negeri dan Ketua Menteri akan menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri, yang mana majlis ini akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita, dan Menteri Besar serta Ketua Menteri lain datang dan mereka membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan. Jadi mereka selaraskan, mereka selalu bermesyuarat untuk selaraskan. Dan antara majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan untuk selaraskan majlis negara ini ditubuhkan untuk selaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Baik, bagus soalan Danisha. Apa beza Menteri Besar dengan Ketua Menteri? Bagus soalan itu. Baik, perbezaan yang ketara, Menteri Besar, untuk pengetahuan kamu semua, Menteri Besar adalah ketua pentadbiran bagi negeri yang diketuai oleh Sultan. Sultan. Manakala ketua menteri
adalah ketua pentadbiran bagi negeri yang tiada sultan. Itu perbezaan. Contoh ketua menteri yang negeri-negeri yang tiada sultan seperti Pulau Pinang, kemudian Melaka, kemudian juga Sarawak dan juga Sabah. Ini semua guna ketua menteri. Kenapa? Kerana mereka tiada sultan. Manakala menteri besar, semua negeri-negeri lain sama ada seperti Perlis, Perlis, kemudian Kedah, kemudian Perak, Selangor, kemudian juga negeri Sembilan, kemudian juga Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Ini semua negeri-negeri yang ada sultan, maka ketua pentadbiran dia akan menggunakan title Menteri Besar. Manakala negeri-negeri yang tak ada sultan, ketua pentadbirannya diketuai oleh ketua menteri. So itu perbezaannya. Boleh faham Danisha? Senang je kan? Perbezaan menteri besar dengan ketua menteri. Faham Okey, baik, bagus. Baik, kalau ada yang lain ada soalan boleh tulis dalam Zoom chat untuk kita bincangkan soalan kamu. Baik. Ini adalah majlis negara, majlis-majlis yang ditubuhkan untuk selaraskan aktiviti kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Iaitu seperti Majlis Kewangan Negara yang mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan seperti pemberian wang, bayaran cukai, dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. So ditubuhkan Majlis Kewangan Negara. Ada juga Majlis Tanah Negara, iaitu untuk membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Dan satu lagi, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan, iaitu perundingan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Maknanya, kerjasama kerajaan persekutuan, kerajaan di Putrajaya dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan majlis daerah, majlis daerah dan juga majlis pentadbiran ataupun Dewan Bandaraya, majlis bandaraya, itu perundingan. Selain daripada itu, majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan termasuklah Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan juga Majlis Perumahan Negara. Baik. So, dengan itu kita telah pun tamat untuk revision bab yang keempat. Secara umumnya, bab 1, 2, 3 dan 4 bagi cikgu lah, dia adalah penuh dengan fakta, dia tak ada storytelling, tak ada. Tetapi fakta-fakta dia sebenarnya mudah dan senang nak ingat dan senang nak faham. Senang nak faham sebenarnya. Baik. So kalau kamu ada soalan boleh tulis. Cikgu buka kepada soalan untuk sebarang pertanyaan. Ya, kalau ada apa-apa soalan yang tak faham nak tanya silakan. Nak tanya apa-apa tak? Ada ke tak ada ni nak tanya? Nak tanya sekarang. Okey. Ada ke tak ada ni? Tak ada. Ada soalan tak? Ipan? Aiman Hendrof, Adam Haris? Tiada setakat ini. Okey, baik, bagus. Tak ada Okey, baik, tak ada. Okey, kalau tak ada kita terus kepada soalan, boleh? Okey, kita pergi kepada soalan. Baik. Soalan ini cikgu telah kongsikan dalam grup WhatsApp. Maka cikgu harap kamu semua telah pun print out ataupun kamu juga telah pun dapat bahan ini untuk kita bincangkan. Tetapi hari ini cikgu berikan dua set iaitu bab 3 dan juga bab 4. So hari ini cikgu rasa bab 3 kita dah bincangkan dah hari itu.
So kita boleh proceed terus kepada soalan daripada bahagian ataupun daripada bab yang keempat. Boleh? Okey, sebab kita baru buat revision bab 4 tadi kan. Kita akan terus pergi kepada bahagian iaitu bab yang keempat, sistem persekutuan ini. Okey. Baik, so cikgu harap kamu semua dah ada soalan ini untuk kita bincangkan bersama-sama. Dan okey, cikgu harap kamu semua okey, kita akan buat sama-sama jawapan kamu beri jawapan kamu beri. Okey, so macam mana nak bagi jawapan? Kamu tulis saja okey jawapan dia sama ada A, B, C atau D, send direct message kepada cikgu supaya cikgu bagi tahu betul ke tidak. Boleh itu cara dia. Dan cikgu harap semua pelajar terlibatlah. Okey, kita ada lebih kurang 19 orang. So cikgu harap 19 orang semua berikan jawapan. Jangan miss. Okey, contoh soalan nombor 1. Sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang sejarah tersendiri bermula pada tahun 1896 apabila terbentuknya apa? Adakah terbentuknya negeri-negeri Selat A, B negeri Melayu Utara, C negeri-negeri Melayu bersekutu dan D negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jawapannya apa? Okey, boleh tuliskan A, B, C, D. Okey, Arif Hakim betul, T Kelmin betul. Okey, lain? Baru 2 orang. Adam Haris betul. Lain? Baru 3 orang. Mana yang lain ni? Mana yang lain ni? Aimah Hendrof, salah. Mar, salah Mar. Nazira, betul. Okey. Oh, ni yang lain. Nia, salah. Ya, betul Danisha. Okey, betul Danisha. Okey, baik. Sebenarnya, okey, nombor 1. Okey, sistem persekutuan yang mula-mula terbentuk adalah pada tahun 1896, iaitu terbentuk okey untuk menggabungkan negeri-negeri seperti Perak, kemudian Selangor, kemudian juga Pahang dan juga negeri Sembilan. So itu semua dipanggil negeri apa? Apa pula Dan? Salah. Okey. Iaitu negeri apa ini? Empat-empat ini. Empat-empat ini adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. C. Ini semua bersekutu bersekutu. Ya. Jangan keliru. 1896 terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik. Kalau ramai yang salah tu, okey, sila take note benda ni Baik, terima kasih banyak Bines. Baik, soalan yang kedua. Mengapakah Kesatuan Melayu ataupun Kesatuan Malaya iaitu Malay Union pada tahun 1946 dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad? Mengapa Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad? Adakah A. bantahan orang Melayu, C, B. kurang sumber kewangan, C. penentangan Parti Komunis dan D. tentangan pegawai tinggi British? So Venus, okey, jawapan kamu betul. Arif Hakim betul, Adam Haris betul, Nazira betul. Okey. Lain. Yang lain sila tulis jawapannya di Zoom chat, direct message pada cikgu. Kita kini betul. Ipan. Ipan, jawapan kamu mana Pan? Jangan kau nak lari Ipan. Cikgu dah bagi semalam Karina, cikgu bagi yang semalam yang ini. Tapi cikgu terus pergi yang bahagian bab 4. Bab 4. Sebab yang semalam kan cikgu bagi bahagian bab 3. Bab 3 dan bab 4. Yang ini bab 3 asalnya. Okey, tetapi oleh kerana kita sedang bincangkan bab 4 tadi, maka cikgu terus pergi kepada bahagian yang bab 4. Okey Karina, so dia sama juga tau, bahan yang sama. Bahan yang sama. Okey, baik, jawapannya adalah okey, Aimar, salah Mar. Aimar salah. Waiting betul.
Okey. Danisha betul, Kaishin betul. Okey. Baik. So, boleh ini dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad kerana A, bantahan orang Melayu. Kan Malaya Union ni, Malaya Union dilaksanakan dalam tempoh setahun 10 bulan. Okey, kenapa pendek? Kenapa terhad? Kerana bantahan orang Melayu dan juga bantahan raja-raja Melayu yang kamu belajar dalam bab yang keempat, sejarah tingkatan 4. Okey. So nombor 2 adalah A, bantahan orang Melayu. Soalan yang ketiga, pada 31 Ogos 1997 muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka? Adakah A, kebebasan mutlak rakyat terjamin? B, badan kehakiman menggubal undang-undang? C, pentadbiran dikuasai monarki berkuasa mutlak? Okey, dan D, jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan. Okey, jawapannya apa? Yang manakah benar? A, B, C, D. Yang jawapan ni kalau tak betul terfikir, confuse ni. Okey, Adam Haris betul. Ipan salah, Pan. Salah. Ipan salah. Nafis betul. Arif Hakim betul. Danisha betul. Okey, jawab balik, Pan. Bagi jawapan yang baru. Dines betul. Okey, lain? Yang lain? Tak dapat. Keliru. Nazira salah. Tay Kim Ming salah. Aima Hendrov salah. Ramai yang salah ni. Okey. Korang tengok betul-betul. Baik. Pernyataan manakah yang berkaitan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka? Okey. Kebebasan mutlak. Yang A, kebebasan mutlak rakyat terjamin. Ini salah. Kerana negara kita tidak mengamalkan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tak ada sebenarnya. Kebebasan rakyat ada. Tetapi kebebasan hak asasi. Maknanya kebebasan itu masih lagi di bawah perlembagaan, di bawah undang-undang. Jadi dia bukan kebebasan mutlak. Mutlak ni maknanya rakyat bebas sebebas-bebasnya tanpa sebarang undang-undang. Itu dipanggil kebebasan mutlak. So yang A salah. Malaysia tak ada kebebasan mutlak. Baik. Yang B, badan kehakiman menggubal undang-undang pun salah. Sebab apa? Yang menggubal undang-undang bukan badan kehakiman. Yang menggubal undang-undang ialah badan perundangan. Bukan kehakiman. Perundangan. Bukan kehakiman. So kehakiman dia melaksanakan undang-undang. So kehakiman salah. Sebagai perundangan. Yang C, pentadbiran dikuasai monarki berkuasa mutlak. Lagilah salah. Monarki berkuasa mutlak maknanya pemerintahan raja berkuasa mutlak. Ya, monarki maknanya pemerintahan raja berkuasa mutlak. Pun salah. Sebab negara kita tidak dikuasai monarki berkuasa mutlak. Kita raja berperlembagaan. So jawapan yang betul adalah D. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan pada 31 Ogos 1957. Boleh faham? Daniel? Macam mana jawapan boleh salah tu? Boleh Okey. Baik, bagus. Baik. Soalan yang keempat. Okey. Raja berikut menerangkan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Bidang kuasa kerajaan persekutuan, hal ehwal luar negeri, pentadbiran keadilan dan X. So apakah X? Adakah pelajaran, perhubungan, hiburan awam, perancangan bandar? So yang mana satu? Ini senang je. Bidang kuasa kerajaan persekutuan. Apa jawapannya? Adam Haris betul. Nazira salah. Danisha betul. Sila jawab. Ipan, Khairina. Ipan, Khairina, Nuha, Nias. Ya.
Okey, Arif Hakim betul. Arif Hakim salah. Nafis salah. Nafis salah. Nuha betul. Kaila mana Kaila? Kaila Sabila mana? Khairina salah. Nia salah. Kaishin betul. Okey. Ya betul Khairina. Sebenarnya okey. Tekiming salah. Kerajaan, ingat bidang kuasa kerajaan persekutuan. Ipan salah Pan. Nafis betul. Okey, bidang kuasa kerajaan persekutuan adalah pelajaran. Sebab itu ada Kementerian Pendidikan. Maknanya bidang kuasa. Kalau ada kementerian sebenarnya adalah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Bidang kuasa kerajaan persekutuan. Jadi tentang pelajaran. Perhubungan, hiburan awam, perancangan bandar, ini semua adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya, kerajaan negeri. Hiburan awam tu kerajaan negeri, perancangan bandar kerajaan negeri. Perhubungan ni sebenarnya tak jelas. Okey, perhubungan ni tak jelas sebenarnya. Okey. Jadi yang jelas adalah A, iaitu pelajaran. Baik. Soalan yang kelima. Berdasarkan maklumat berikut, manakah berkaitan bidang kuasa kerajaan negeri? Okey. So yang mana satu bidang kuasa kerajaan negeri? Kuasa kerajaan negeri, adakah pertahanan, kerajaan tempatan, ataupun juga hal ehwal luar negeri, atau keselamatan dalam negeri? Ini pun senang. Okey, soalan nombor 5. Apa jawapan dia? Jawapan dia C. Okey, hal ehwal luar negeri. Okey. Nazira salah. Adam Haris betul. Okey. Khairina betul. Okey. Lain? Okey, yang lain mana yang lain? Bidang kuasa kerajaan negeri. Venus betul, Arif Hakim betul. Okey. Ya betul Nazira. Tekin Ming betul. Kaila mana Kaila? Kaila tak jawab-jawab daripada tadi, Kaila. Okey. Baik. Sebenarnya pertahanan Kita tengok nombor 5. Okey, soalan tanya bidang kuasa kerajaan negeri. Pertahanan adalah kerajaan pusat. Okey. Kerajaan tempatan inilah iaitu kerajaan tempatan inilah bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan ni macam mana? Tu Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya Shah Alam, tu kerajaan tempatan. Siapa yang bidang kuasa mereka ke atas MBSA apa semua ni? Adalah kerajaan negeri. So, pertahanan kerajaan pusat, hal ehwal luar negeri juga kerajaan pusat, keselamatan dalam negeri pun kerajaan pusat. Dan mungkin kamu keliru tentang hal ehwal luar negeri. Sebenarnya hal ehwal luar negeri ini merujuk kepada hal ehwal luar daripada Malaysia sebenarnya. Bukan luar daripada Selangor ataupun luar daripada Negeri Sembilan, bukan. Jadi ini juga adalah bidang kuasa kerajaan pusat. Jadi soalan nombor 5, jawapan yang betul adalah B, kerajaan tempatan. Ya. Baik. Soalan yang ke-6. So antara berikut yang manakah kuasa tambahan? Okey, kuasa tambahan yang diberi kepada Sarawak dan Sabah apabila menyertai Malaysia. Yang mana? Adakah kebajikan awam, kebudayaan dan sukan, pencegahan penyakit tumbuhan, ataupun perancangan bandar dan luar bandar? Yang mana satukah bidang kuasa tambahan yang diberi kepada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah? Okey. Adam Haris dah jawab, Nazira dah jawab. Okey, Ipan Daniel pun dah jawab. Lain? Okey. 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 Lain.
Bila menyertai Malaysia. So Sabah Sarawak dapat apa? Okey, Arif Hakim dah jawab. Okey. Kunci. Okey, Danisha macam pelik je jawapan tu. Daniel. Okey, Venus kata kebajikan awam. Okey. Baik, ramai yang tak ingat tentang kuasa tambahan yang diberi kepada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah. Okey, kuasa tambahan yang diberi kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Okey, iaitu ada tambahannya iaitu undang-undang dan adat anak negeri. Okey, mahkamah anak negeri. Okey, dan juga okey, kereta api di Sabah. Okey, serta berkaitan dengan undang-undang diri, penyelidikan pertanian, perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan juga pilihan raya. So kalau kita lihat soalan ini, okey, jawapan yang betul kepada bidang kuasa tambahan yang diberi kepada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah ialah berkaitan dengan C. Iaitu pencegahan penyakit, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okey. So kebajikan awam bukan, kebudayaan dan sukan itu adalah kerajaan persekutuan. Okey, dan juga perancangan bandar dan luar bandar ini adalah senarai bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So nombor 6 jawapannya adalah C. Ramai yang salah kat sini ya. Ramai yang salah dekat sini. Baik, tak apa. Ini sebagai satu revision. Okey, jangan risau. Soalan 7. Okey, apakah fungsi kerajaan tempatan? Okey, fungsi kerajaan tempatan seperti yang digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan. Adakah kerajaan tempatan perlu melindungi haiwan liar? Okey, penyakit tumbuhan tu. Tumbuh-tumbuhan punya penyakit. Maknanya dari sudut pertanian lah, jadi Syah. Okey, tumbuh-tumbuhan yang berpenyakit lah. Maknanya berkaitan dengan pertanian sebenarnya. Okey. Baik. Fungsi kerajaan tempatan seperti yang digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan. Adakah melindungi haiwan liar, menyenggara jalan raya, okey, atau menyediakan kemudahan awam, atau membangunkan kebudayaan dan sukan. So yang mana satu? Fungsi kerajaan tempatan iaitu fungsi majlis daerah, okey, majlis perbandaran. Yang mana? Okey, Danisha, okey betul. Arif Hakim betul. Lain? Lain? Ipan jawab kan? Fungsi kerajaan tempatan. Nafis betul. Okey. Kaila boleh jawab, Kaila. Dan juga Nuha. Nuha mana Nuha? Nafis betul. Yang lain? Kaila salah, Kaila. Kaila salah. Nuha betul. Adam Haris betul. Aimah Hendro mana Aimah Hendro? Okey. Apa jawapan nombor 7? Nazira betul. Khairina betul. Okey, baik. Bagus. Okey. T. Kim Ming salah. Kim Ming salah. Okey. Okey. So, kalau kita lihat di sini, kerajaan tempatan ni sebenarnya bermaksud Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Okey, melindungi haiwan liar ini adalah kerajaan negeri. Okey, dengan kerjasama kerajaan persekutuan. Menyenggara jalan raya betul, memang kerajaan tempatan. Menyediakan kemudahan awam betul. Membangunkan kebudayaan dan sukan ini adalah kerajaan negeri. Jadi jawapan yang betul adalah 2 dan 3 iaitu C. Okey. So take note betul-betul, baca jawapan tu, pilihan jawapan betul Soalan yang ke-8. Baik, apakah tujuan penubuhan badan berkadun berikut? Iaitu penubuhan Felda. Apa tujuan dia? Menyediakan kemudahan asas. So apa lagi tu? Apa tujuan penubuhan dia? Adakah memasarkan hasil pertanian atau pembukaan kawasan tanah baru atau menggalakkan kegiatan industri desa atau meningkatkan pengeluaran tanaman makanan? Baik, tadi cikgu dah bincanglah tadi. Okey, baru kita bincangkan tadi apa itu Felda dan apa itu Felcra.
So Danisha jawab betul, Adam Haris betul. Lain? Arif Hakim betul. Okey. Kaishan, Nazira salah. Khairina betul. Nafis dan Nafis. Tekini betul. Lagi? Okey. Apakah fungsi Felda? Okay. Kalau kamu tak ingat, okay, kamu ingat balik. Felda ni stands for what? Kaishan betul. Felda ni stands for what? Felda means Federal, okay, Land Development, okay, Authority. Tu Felda. Ya, betul Nazira. Okay. So, take note daripada Land Development. Federal Land Development Authority. So, Felda. So, jawapannya pastinya B. Pembukaan kawasan tanah baharu. Tu. So, kalau kamu tahu maksud akronim tu, maka kamu akan tahu jawapannya apa. Okay. Baik, so nombor 8 adalah B. Yes. Nombor 9. Apakah yang diberi penekanan oleh kerajaan dalam pembangunan in situ? Okay, in situ. Apakah yang diberi penekanan? Diberi penekanan ini maksudnya, okay, apakah yang dilakukan oleh kerajaan dalam pembangunan in situ? Diberi penekanan tu maknanya apa yang dibuat oleh kerajaan dalam pembangunan in situ. Adakah menambah peluang pekerjaan atau menekankan pembangunan fizikal atau memperkemaskan sistem pemasaran atau memulihkan kawasan berproduktif rendah. Okay. Baik. So ramai yang jawab okey, iaitu okey, Khairina, Arif Hakim, Tekin Ning, Adam Haris. Okey. So menekankan pembangunan fizikal. Okey, Danisha. Okey, lain. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, okey. Khairina, Arif Hakim, Tekin Ming, Adam Haris, salah. Salah, jawapan tu salah. Danisha betul. Danisha itu betul. Okey, baik. Apakah maksud pembangunan in situ? Baik, Nazira betul. Pembangunan in situ ini bermaksud membangunkan kawasan yang menghasilkan produktiviti yang rendah. Maknanya kawasan itu kurang daya ekonomi, kurang kegiatan ekonomi. Tanah-tanah situ pun kurang produktif. Jadi itu dipanggil pembangunan in situ, iaitu membangunkan kawasan-kawasan yang berproduktif rendah. Maknanya menghasilkan keuntungan yang rendah. So itu dipanggil pembangunan in situ dan jawapannya adalah D. Memulihkan kawasan berproduktif rendah. Pulihkan semula supaya kawasan itu memberikan produktiviti yang lebih tinggi. Itu program. Sebenarnya pembangunan in situ ni nama lainnya adalah pembangunan inside. In situ lah sebenarnya. Di kawasan itu. Itu senang nak faham lah. Baik. Okey, soalan ke-10. Apakah yang diberi tumpuan? Soalan macam ni selalu keluar. Apakah yang diberi tumpuan dalam projek pembangunan koridor wilayah? Ingat diberi tumpuan ni maksudnya apakah yang dilakukan? Apakah yang dibuat dalam projek pembangunan koridor wilayah? Adakah A. Pembangunan negeri, pembangunan daerah, membuka kawasan baru, ataupun juga memulihkan tanah terbiar? Yang mana satu pembangunan koridor wilayah? Adakah A, B, C atau D? Okay. So Arif Hakim betul.
Betul. Lain. Nazira betul. Okey. Lain. Yang lain cuba. Salah tak apa. Kita boleh bincangkan lagi. Okey. Dua orang je yang jawab. Mana yang lain? Okey. Baik. Pembangunan koridor wilayah. Okey, sebenarnya adalah apa yang diberi tumpuan iaitu pembangunan daerah. Maknanya daerah-daerah yang kurang maju akan diberi tumpuan supaya dapat maju seperti daerah-daerah yang lain. So itu apa yang diberi tumpuan dalam projek pembangunan koridor wilayah. Baik. 11. Antara berikut yang manakah kawasan perlindungan hidupan liar dan taman negara di Malaysia? Kat mana? Taman Negara Perak, Taman Negara Kedah, Taman Negeri Royal Belum, Taman Negara Endau Rompin. So yang mana satu? Kawasan perlindungan hidupan liar dan taman negara di Malaysia. Adakah 1 dan 2 atau 1 dan 4 atau 2 dan 3 atau 3 dan 4? So yang mana satu? Kawasan perlindungan hidupan liar dan taman negara. A, B, C, D. Ya guys. Ya, apa jawapan dia? Awak semua senyap ni. Dapat jawab ke tak jawab ni? Ke korang pun dah mengantuk dah ni? Baik. Sebenarnya okey. Okey, Adam Haris. Sebenarnya ya betul Nazira. Dan Nisha betul. Lain? Okey. Baik, sebenarnya Taman Negara Perak tak ada. Taman Negara Kedah pun tak ada. Ya, sebenarnya tak wujud dua-dua ni. Yang wujud Taman Negeri Royal Belum dan juga Taman Negara Endau Rompin tu yang wujud. So jawapannya adalah D, 3 dan 4. Ya, Taman Negara Perak tak ada, Taman Negara Kedah pun tak ada. Yang ada kalau Perak di Royal Belum lah. Tapi dia tak panggil Taman Negara Perak. Dia panggil Taman Royal Belum. Sebab tu penting untuk mengetahui dia punya nama-nama. Okey. Baik, 12. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditubuhkan pada tahun 1964 bertujuan menyediakan perumahan apa? Adakah perumahan rakyat, perumahan mampu milik, perumahan kos rendah ataupun perumahan kos sederhana? Yang mana satu? Okey, Arif Hakim, Khairina. Okey, Khairina betul. Arif Hakim, no. Bukan. Okey. Adam Haris, okey. Okey. Baik. Ramai yang confused sebab apa? Okey, bertujuan menyediakan perumahan rakyat macam betul cikgu. Perumahan mampu bilik macam betul cikgu. Perumahan kos rendah macam betul cikgu. Yang ini memang tak wujud lah. Kan? Yang mana satu ni? Macam sama je cikgu. Okey. Jadi itu yang kita kena lihat seperti perumahan ya. Kalau kita lihat bidang kuasa kerajaan dalam menyediakan perumahan seperti kalau kita lihat dalam nota ini seperti di perumahan mampu milik. Iaitu menubuhkan Prima dan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. So dikatakan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan untuk apa? Untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik.
Perumahan mampu milik. Jadi kalau perumahan mampu milik, maknanya jawapannya apa? Jawapannya adalah B. So dia bukan kos rendah. Dia bukan perumahan rakyat, tapi perumahan mampu milik. Mampu dimiliki lah. Bukan mampu tengok je. Okay? Bukan mampu tengok je. Baik. Untuk meneruskan soalan tu, tapi kita dah kesuntukan masa. So ada soalan struktur dan soalan esei di belakang tu. Baik. Siapa yang ada exam pada minggu ini atau minggu depan? Anyone here? Minggu ni ada, minggu akan datang ni ataupun minggu seterusnya. Ada exam ke? Sesiapa ada exam? Okey. Baik, minggu depan. Okey, Nias. Okey. Baik. Baik, sekiranya soalan-soalan bab 3 dan bab 4 ini, okey, kamu memang ada masuk dalam exam, maka cikgu kehendaki kamu untuk jawab semua soalan, tak kiralah objektif ke, esei ke, okey, dan buat jawapan itu. Dan seandainya kamu tak yakin dengan jawapan itu, kamu boleh snap gambar dan send kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, seperti mana Kayla pernah buat. Okey, seperti mana Danisha pernah buat. Okey, so cikgu harap yang lain-lain pun sila, okey, tak faham. Okey, jawab-jawab tak yakin. Okey, snap gambar dan send kepada cikgu untuk semakkan. Boleh? Boleh So effort kamu kena ada. Kalau kamu nak maju, effort kamu kena ada. Kamu tak boleh berharap cikgu je yang bagi. Kamu pun kena berikan effort kamu untuk sama-sama maju. Boleh? Bagus Khairina. So cikgu harap